Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua anak-anak murid saya hari ini. Jadi saya harap semuanya sihat-sihat lah. Okey, insya-Allah kita akan jumpa lagi untuk pada pembukaan sekolah yang akan datang ni dalam masa terdekat insya-Allah. Jadi anak-anak semua, hari ini kita akan buat ulang kaji berkenaan bab 7 iaitu bab graf gerakan yang mana cikgu lebih khususkan kepada bahagian A. Okey, bahagian A kata 2. Okey. So, lebih khusus lagi kepada soalan graf bagi jarak dan masa. Alright. Jadi, saya harap anak-anak murid semua yang telah pun dapat handout yang cikgu bagi dalam grup, okay, sama ada awak print ataupun tidak, telah pun kamu siapkan. Dan hari ini kita akan bincangkan jawapan ini. Sekiranya ada salah, sila buat pembetulan. Alright. So, kalau ada yang tak faham, sila boleh PM saya melalui WhatsApp. Alright, kita tengok soalan yang pertama. Raja 1 menunjukkan pergerakan Puan Harizah dari rumahnya ke sekolah dengan menaiki kereta. Puan Harizah singgah sebentar di taska ceria untuk menghantar anaknya ke taska tersebut sebelum meneruskan perjalanannya ke sekolah. So, di sini ada 3 tempat lah. Pertama, rumah. Kedua, taska. Dan yang ketiga adalah sekolah. Okay. So, apa yang perlu kamu lakukan di sini? Kita kena kaji dulu graf kita ni. Pergerakan pertama ini adalah daripada rumah. Saya tulis sini R lah. Daripada rumah sampai ke taska. Okey, kemudian lepas ke taska, maka diteruskan perjalanannya ke sekolah. Alright. So, dari rumah ke taska akan mengambil sejauh 5 km. Macam mana cikgu tahu 5 km? Ni, kat sini. Okey, so ni. Dan masa yang dia ambil itu adalah 10 minit sahaja. Okay. Apa yang berlaku ketika dia berada di taska ni? Di sini jarak tiada. Okay. Yang maksudnya kereta itu berhenti sebab nak hantar anaknya masuk ke taska. Jadi dia kena berhenti dulu. Okay. Jarak tidak ada. Tetapi masa itu berubah. Okay. Masa itu berubah daripada 10 ke 18 iaitu 8. Okay. So, kemudian setelah dia menghantar anaknya ke taska, dia meneruskan perjalanan ke sekolah. So, kamu kena tahu berapa jarak yang terakhir ni. Okey, jarak terakhir di sini adalah 13. Okey, tolakkan dengan 5. Bukan ambil 13 ya. Sebab apa? Jarak yang sebelum dia bergerak itu adalah pada keadaan 5 km. Okey, so 13 tolak 5 berapa anak-anak semua? Tekan kalkulator sekarang. 13 tolak dengan 5 berapa? Okey, jawapan dia adalah 8. Okey, so itu adalah pergerakan terakhir sejauh 8 km daripada taska ke sekolah. Okey, kemudian berapakah masanya? Masanya kamu ambil kalkulator, 30 tolak dengan 18. Masa akhir tolak masa sebelum. Okey. Jadi masa yang terakhir ini adalah 12. Okey, so kita dah nampak pergerakan daripada rumah ke taska kemudian ke sekolah. Okey, apa yang perlu kita lakukan? Tengok soalan yang pertama. Okey, nyatakan tempoh masa tempoh masa dalam minit. Okey, Puan Harizah berhenti di taska C. Okey, mana taska C? Maksud di sinilah di taska. Okey, dia nak tempoh masa bukan nak jarak. So, jadi tempoh masa kena mewakili pergerakan masa lah di sini. Jadi daripada 10 ke 18. Jadi apa yang perlu kamu lakukan? So, 18 tolak dengan 10 bersamaan 8 minit. So, inilah tempoh masa yang mana Puan Harizah ni berhenti untuk menghantar anaknya ke bukan sekolah, ke taska. Alright, soalan pertama selesai. Okey, kita pergi kepada soalan B. Okey, hitungkan purata laju. Ingat lagi purata laju? Apakah purata laju? Jumlah jarak perjalanan bahagikan dengan jumlah masa. Okey, iaitu kita akan tulis purata laju sama dengan J P bahagi dengan J M. Alright. Jadi di sini dia suruh cari perjalanan Puan Harizah dari rumahnya ke sekolah. Maksudnya dari rumah ke sekolah lah. Okey. Jadi berapakah jumlah perjalanan dia? Jumlah jarak perjalanannya. So 5 km tambah dengan 0 tambah dengan 8. So kamu akan dapat 13 nantilah. Okey. So jumlah jarak perjalanan bagi dengan jumlah masa. Kan jumlah masanya berapa? 30 lah. Okey. So saya akan buat macam ni. 13 km bahagi dengan 30 minit. Tapi kalau kamu perasan di sini, anak-anak semua, okay, dia bukan kilometer per minit, tetapi kilometer jam. Jadi apa yang perlu kamu lakukan? Kamu kena tukarkan minit ini kepada jam terlebih dahulu. Okay, so ini
1 jam sama dengan 60 minit. Jadi kalau nak tahu berapakah 30 minit ni ada berapa jam, maksudnya di sini, kamu pergi sini, kamu akan bahagikan dia. Selepas bahagi, kamu akan darabkan dia. So, sebab itulah 30 bagi 60 darabkan dengan 1 jam. Bersamaan dengan 0.5. Alright. So, jawapan dia adalah 26 km per jam. So, ni jawapan bagi soalan B. Selesai. Okey, mudah sahaja. Okey. Alright. Okey, jelas? Okey. So, jangan kelang kabut. Okey, pastikan unit ni betul. Kalau unit ni salah, confirm awak akan salah dapat jawapan ni. Memang salah lah. Tak ada markah pun. Rugi je. So, berhati-hati. Baik, kita pergi soalan seterusnya. Encik Fawaz menjadikan aktiviti berbasikal sebagai aktiviti hujung minggu. Rajah 2 menunjukkan graf jarak masa perjalanan Encik Fawaz berbasikal dari rumahnya ke pekan. Beliau berehat sebentar sebelum kembali semula ke rumah. Okey, maksudnya apa yang kita nampak sini, Encik Fawaz ni dia berbasikal. Okey, di hujung minggu yang mana dia bergerak daripada rumah ke pekan. Okey, kemudian di sini ada juga beritahu dia ada berehat sebentar sebelum kembali semula ke rumah. Okey, so kamu kena faham. Pergerakan graf seperti ini adalah sebuah pergerakan pergi dan balik. Okey, so kita kaji. Ni daripada rumah, okey, nak ke pekan. Okey, dia mengambil jarak sejauh 10 km. Alright. Masa yang dia ambil adalah 15 minit. Saya tulis siap-siap. Alright. Kemudian apa yang berlaku di sini? Ni dia kata. Inilah yang berlaku ketika dia berada di pekan. Dia berehat seketika. Okey. So berapakah tempoh masa dia berehat? Siapa tahu? Okey. So kamu kena lihat 25 tolakkan dengan 15. 25 tolakkan dengan 15. Jadi masa ketika dia berehat ini adalah selama 10 minit. Okey, mungkin dia minum air ke kan? Dia rehat kat tepi ke kan? Jadi selepas dia selesai berehat, dia kembali ke rumah. Okey, ni pergerakan yang terakhir ni adalah pergerakan bagi berpatah balik. Okey, so jaraknya masih lagi sama iaitu 10 km. Tetapi apa yang beza adalah masa. Cuba kamu tolakkan dengan masanya. 50 tolak dengan 65. Berapa masa yang dia ambil untuk patah balik ke rumah? Okey, 25 minit. Oh, lama juga So mungkin pada pergerakan awal ni laju dia bawa. Okey, laju jugalah dia kayuh. Sebab dia ambil masa cepat, 15 minit je. Tetapi bila dia patah balik, walaupun jarak 10 km, tetapi masanya lama. Mungkin dia kayuhan dia agak perlahan. Mungkin sebab kepenatan. Alright, so ini adalah kajian yang kita boleh dapat daripada graf sahaja. Okey, so ketika dia berehat ini juga, masa saja berubah tetapi jarak tu tiada. Alright, baik, kita lihat soalan yang pertama. Okey, hitung laju dalam kilometer jam pergerakan Encik Fawaz dari rumahnya ke pekan. So dia nak kira yang pertama adalah pergerakan yang pertama ni. Sebab apa? Rumah ke pekan. Okey, jangan pula kamu kira sampai 50 ni dah salah. Sebab apa? Dia kata hitung laju pergerakan Encik Fawaz dari rumah ke pekan. So apakah laju? Okey, laju sama dengan jarak bagi dengan masa. Okey, so dalam kelas cikgu ada ajar Leha jom makan. Okey, so ini adalah formula bagi laju. Leha jom makan. Alright, so jaraknya adalah 10 km. Okey, 10 km dan masa yang nak ambil adalah 15 minit. Okey, so sekejap cikgu padam dulu. So make sure sekarang ni soalan ini dia minta kita dalam kilometer jam. Okey, kilometer jam, sedangkan masa ketika itu adalah masanya dalam minit. So kamu kena ubah 15 minit ini kepada jam. So 15 minit, okey, kamu bahagikan dengan 60, kan kamu akan darabkan dengan 1 jam. Okey, beginilah maksudnya kamu akan dapat 0.25 jam. So gantikan di sini dalam minit ini kepada jam. Okey, jadi laju ketika itu masa dia pergi itu adalah selaju 52 km per jam. Okey, mudah saja. Okey, formula dia laju jarak bagi dengan masa. Leha jom makan. Baik, soalan yang kedua. Okey, huraikan pergerakan Encik Fawaz dari pekan ke rumah. So maksudnya dia pada sinilah. Daripada sini sampai sini. Okey,
So, kamu kena berhati-hati. Sebab apa? Okay. Dalam graf jarak masa, laju juga ada tanda negatif. Yang mana pergerakan dia berpatah balik. So, apa yang boleh saya huraikan di sini? Saya kena ambil kira tentang laju dan juga saya kena ambil kira tentang masa untuk dia berpatah balik ke rumah. Okay. Jadi lajunya jarak bahagi masa. So, 10 km bahagi dengan 25 minit. So, 25 minit ni saya tukar kepada jam iaitu 5/12. Dan saya akan dapat 24 km per jam. So, yang ni kamu berhati-hatilah. Okay. Kamu tukarkan dalam jam. Saya tukar dalam pecahan lah. 5/12. Okay. Yang mana 1 jam mewakili 60 minit. Saya ada 25 minit. Okay. Berapakah masanya? Berapakah jamnya? Jadi, saya akan buat 25. Okay. Bahagikan dengan 60. Dan saya akan darabkan dengan 1. Okay, saya akan dapat 5/12. So, saya tak nak nambah perpuluhan sebab dia terlalu panjang masa saya tukar, masa saya bahagi ni. Okay, jadi saya kekalkan 5/12. Okay, dalam kalkulator kamu buat 10 bahagi kurungan besar 5/12 tutup kurungan besar tu. Alright, kamu akan dapat 24 km per jam. Okay, so pasti ini ada tanda negatif ya. Sebab apa? Pergerakan berpatah balik. Okay, masa yang dia ambil adalah 25 minit. So, apa yang boleh saya katakan di sini? Pergerakan dari pekan ke rumah mengambil masa selama 25 minit dengan laju ketika itu adalah negatif 24 km per jam. Okay, negatif ni dia menunjukkan pergerakan balik atau lebih kata berpatah balik ni lawan arah lah. Okay, alright. Itu soalan nombor 2. Okay, baik. Kita teruskan soalan yang seterusnya. Pergerakan suatu zarah bagi tempoh masa tertentu digambarkan oleh persamaan S sama dengan 10T tambah 20. So, ini persamaan yang perlu kamu ingat. Tak ingat tak apa. Okay. Jadi, kita akan tengok dia punya gambar rajah dalam jadualnya. Baik. Dengan keadaan S ialah jarak dalam sentimeter. S adalah jarak dan T adalah masa. Okay. So, sekarang ni, apa yang dibagi dalam jadual? Okey, lengkapkan jadual 3 bagi zarah tersebut di ruang jawapan. So, ni saya punya jadual lah. Okey, jadi macam mana saya nak dapatkan nilai ni? Mudah saja anak-anak semua. Okey, kita dah ada persamaan ni. Okey, so awak guna pakai. Okey, guna pakai tu maksud saya ada S sama dengan 10T tambah dengan 20. Okey, yang mana kawasan ini yang perlu saya cari. Okey, iaitu S saya tak tahu. Sebab apa? Jarak di simbolnya adalah S, masa simbolnya adalah T. Okey. Di dalam ini, T saya diwakili oleh 3. So, dah dapat dah. Tetapi S saya, okey, iaitu jarak saya tak tahu berapa. So, saya letak tanda soal. Okey. So, dengan menggunakan formula yang diberikan kepada kamu ni, okey, S sama dengan 10, T itu adalah 3. Okay, kamu gantikan dengan 3 tambah dengan 20. Okay, 10 kali dengan 3, 30 tambah dengan 20. Maka nilai S saya adalah 50. Okay, jadi jawapan saya di sini adalah 50. Okay, jawapan saya di sini adalah 50. Okay, awak guna balik formula ini. Okay, guna balik formula yang dibagi ni kepada kamu. Okay, nyatakan dan gantikan nilai 3 dalam ni. Sebab apa? Dalam ruang yang kita cari tadi, 3 itu adalah masa ketika yang kita nak cari jaraknya. Alright. So, itu soalan yang 3A. Baik, kita teruskan. Pada graf di ruang jawapan, lukiskan graf jarak masa untuk mewakilkan gerakan zarah tersebut. So, kalau kamu tengok, ini dalam jadual ni, kita dah pun dapat maklumat yang kita nak cari tu. Dan dalam handout tu, ada graf yang perlu kamu lengkapkan. Begini bentuknya. Okay, tak susah. Okay, kamu plotkan sahaja 0 minit, okay, 0 saat, minta maaf 0 saat 20 cm. So, kamu plot lah semua ni, plot semua ni. Okay, 1 saat 30, 2 saat 40, 3 saat 50, 4 saat 60, 5 saat 70. Okay, ni adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. So, dah dapat dah nampak gerakan ini. Kamu just gariskannya.
Okey, selesai. Maka kamu dah dapat jawapannya, markah pun dah dapat. Okey. So, anak-anak semua, okey, saya dah discuss dengan kamu, sekiranya ada pembetulan sila buat. Okey. Jadi saya harapkan kamu dapat lebih bersedia sebelum kelas-kelas yang akan datang. InsyaAllah saya akan sharekan lagi soalan yang seterusnya melibatkan tentang laju masa pula. Okey. Diharap semua anak-anak murid semua bersedia. Sekian, terima kasih. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.